Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, dan ini cerita, tetapi sebelum itu kita bawakan perkembangan terkini, berita dan informasi kepada anda. Yang pertama adalah berkaitan dengan Polis Buka 2 Kertas Siasatan akan panggil Tommy Thomas, yang mana Polis Diraja Malaysia PDRM menerima 7 laporan polis di seluruh negara berhubung kes bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas berkaitan penulisan buku berjudul My Story Justice in the Wilderness, yang mana didakwa menfitnah banyak pihak. Dan juga Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani berkata yang mana PDRM akan mengambil kenyataan semua pihak yang terlibat, dan juga PDRM akan membuka 2 kertas siasatan berkaitan kes berkenaan dan akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Di samping itu, perkara ini diserahkan kepada Pegawai Penyiasatan untuk menjalankan siasatan dan untuk mengambil semua tindakan yang perlu. Dan dalam pada itu, beliau berkata Tommy juga akan dipanggil polis untuk memberi kenyataan dalam masa terdekat. Dan sehubungan dengan itu, semalam sebenarnya bekas Peguam Negara sebelum Thomas dilantik, Tan Sri Muhammad Apandi Ali, antara yang membuat laporan polis berkaitan dengan kandungan buku tulisan Tommy itu yang didakwa turut memfitnah dirinya. Dan Muhammad Apandi membuat laporan itu di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul di Kuala Lumpur dengan diiringi peguamnya. Dan dalam perkembangan lain, beberapa perkara dan juga isu berkaitan dengan perkara ini, pastinya kita akan membawakan laporan kepada anda menerusi laporan dan juga buletin berikutnya. Dan itu berkaitan dengan polis yang akan yang membuka 2 kertas siasatan dan akan panggil Tommy Thomas untuk memberi kenyataan. Dan satu lagi adalah berkaitan dengan kenyataan terkini di blog CheckDat, yang mana menyatakan bahawa berkaitan dengan 17 perkara yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad berkaitan dengan Tommy Thomas dalam bukunya, berpendapat bahawa peletakan jawatan Perdana Menteri sebagai surrender of power dan juga penyerahan balik kuasa yang sukar difaham. Bagaimanapun, Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa tidak faham kenapa peletakan jawatan itu sukar difahami, dan Parti Pribumi Bersatu yang Tun Dr. Mahathir menjadi pengerusi telah tolak nasihatnya supaya tidak tergesa-gesa keluar dari Pakatan Harapan ataupun PH. Menerusi 17 perkara berkenaan, antara perkara yang di-highlight adalah berkaitan dengan yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah setelah pencalonan depan yang di-Pertuan Agong gagal menentukan Perdana Menteri baharu, pemimpin PH termasuk Datuk Seri Anwar datang berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan cadangan memilih Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tun M letak syarat nama Datuk Seri Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri tidak disebut, dan pada hari esok syarat beliau dipersetujui. Antara lain adalah berkaitan dengan PH berjaya mendapat 114 wakil rakyat yang menyertai kumpulan baru berkenaan. Tetapi sebelum dapat dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong, Tan Sri Muhyiddin telah pun dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan antara perkara lain adalah apa yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang jelas ialah tidak mungkin Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai majoriti kerana 114 daripada wakil rakyat tidak bersama dengan beliau. Tetapi apabila dilantik sebagai Perdana Menteri, beberapa penyokong kumpulan PH ditawar jadi menteri oleh Tan Sri Muhyiddin, maka ia pun akan memperoleh majoriti. Dan itu antara 17 perkara yang terkini yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad menerusi blognya di CheckDat. Dalam kita mendapatkan berita dan juga liputan, pastinya ada cabaran-cabaran tertentu yang didepani oleh wartawan dan juga mereka yang terlibat secara langsung untuk mendapatkan berita berkenaan. Apa yang saya nak kongsikan dengan anda ini adalah berkaitan dengan capaian internet, yang mana ada kawasan-kawasan yang mungkin agak sukar untuk capaian internet. Ada yang terpaksa berada di atas bukit, di luar kawasan kediaman dan sebagainya untuk mendapatkan capaian internet
berkenaan, bukan sahaja untuk bekerja, malah ketika kita berdepan dengan PDPR ataupun pengajaran dan juga pembelajaran di rumah ini, akses internet adalah sesuatu yang utama untuk kita dapatkan capaian dan juga talian berkenaan. Jadi, saya nak terus sahaja bersama dengan Wakil Astro Awani di Sabah, Syahrizal Kamalul Arifin, yang sebelum ini membuat satu liputan bersama dengan anak-anak dan juga adik-adik yang belajar dan untuk mendapatkan akses internet. Tetapi ada sesuatu jalan penyelesaian jangka pendek yang dilaksanakan oleh Kementerian Terbabit. Kalau Syah boleh kongsikan dapatan dan juga cerita liputan berkaitan dengan capaian internet di Sabah ini. Silakan Syah. Baik, Ehsan. Terima kasih, Ehsan. Apa yang dapat kongsikan pada semalam sebenarnya, saya dan juru kamera Election Marin beri kesempatan untuk bersama dengan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato' Yaakob Han, yang membuat tinjauan sebenarnya mengadakan lawatan di sekitar kawasan daerah Ranau. Dan ini tujuannya bukan sahaja untuk melihat apa yang telah diviralkan di media sosial. Seperti apa yang kita maklum sebelum ini, ada yang memviralkan berkenaan mereka terpaksa mendaki bukit, ada yang terpaksa memanjat pokok dan sebagainya. Tapi Dato' Yaakob Han telah memilih untuk berada di Ranau kerana di kawasan tersebut terdapat banyak lagi kawasan-kawasan kampung. Kalau nak ikutkan apa yang didedahkan kepada kami oleh Dato' Yaakob Han adalah sekitar hampir 2,000 sebenarnya. 2,000 buah kampung yang berada di Sabah ini sebenarnya memerlukan apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi Malaysia SKMM, iaitu dengan mewujudkan sebuah parabola ataupun satelit talian internet menggunakan yang disebut nama sebagai VSAT ini. Dan semalam perkara tersebut telah pun diletakkan ataupun telah pun disediakan di perkampungan di salah sebuah kampung di Ranau, iaitu di Kampung Waluhu. Dan apa yang boleh kongsikan Ehsan adalah saya inilah pertama kali untuk saya melihat sendiri apa yang dirasai oleh pelajar-pelajar. Kerana daripada perjalanan kami daripada KK untuk pergi ke Ranau ini mengambil masa sekitar 1 jam setengah, 1 jam 45 minit dan sampai ke lokasi. Dan kami fikirkan mungkinlah di situ kawasan dia. Jadi apabila Yang Berhormat Dato' Yaakob Han berkata kita akan pergi ke sebuah lokasi. Lokasi tersebut katanya begitu berhampiran dengan Ranau. Tetapi sebaliknya sekitar 45 minit perjalanan kami untuk sampai ke kampung tersebut. Dan bila tiba di kampung tersebut memang betul Ehsan, tiada line telefon. Saya memiliki 2 nombor telefon dan kedua-dua line tersebut tak ada line langsung di situ, memang tak boleh dihubungi. Jadi saya melihat anak-anak ini ada yang kebetulan ketika kami sampai itu ada murid-murid sekolah daripada sekolah Narawang sebenarnya sedang mendaki bukit. Kita nampak di tepi jalan daripada jalan besar untuk menghala ke Kampung Waluhu itu boleh dikirakan sekitar 2.5 km. Dan sepanjang perjalanan tersebut hanyalah jalan batu-bata, bukan jalan bertar dan sebagainya. Dan tiba-tiba kita nampak sebuah kampung. Dan bila masuk saja kampung tersebut, tidak jauh daripada sebuah gereja Katolik, kita dapat melihat anak-anak ni seolah-olah macam melarikan diri. Jadi saya dan mereka ini berlari menaiki bukit. Jadi rupa-rupanya itulah yang mereka lakukan hari-hari daripada hari Isnin sampai hari Jumaat kerana mengejar waktu yang diberikan oleh guru sekolah, kerana tugasan-tugasan yang diberikan perlu dihantar secara atas talian dan sebagainya, dan talian tersebut hanya boleh didapati di atas bukit yang setinggi 150 meter. Dan kalau boleh saya tunjukkan tangan, bukit tu bukanlah begini tetapi dia begini sana. Dan saya sebenarnya bukanlah kata tidak bersedia dengan attire, maksudnya pakaian yang memang kasut saya rasa sesuai untuk saya daki. Rupanya di luar jangkaan saya sana. Juru kamera Election Marin sebenarnya memang mengenakan kasut yang memang sesuai untuk mendaki bukit, memang hikers, dan saya pula hanya mengenakan sport shoes. Dan pastinya sport shoes untuk berada di kawasan lereng bukit yang kebetulan ketika kami sampai tu selepas hujan. Dan saya jatuh 2-3 kali sebenarnya dan menggunakan buluh yang telah diberikan oleh penduduk kampung untuk saya gunakan untuk mendaki seperti mana yang dirasai oleh murid-murid. Sekitar 30 orang murid dan pelajar. Sebenarnya ia juga meliputi pelajar Sekolah Menengah Lohan Ranau. Dan kalau ikutkan Sekolah Menengah SMK Lohan ini adalah merupakan SMK kedua terbesar di Ranau kerana ramainya kapasiti pelajar yang berada di situ sekitar 1,500
pelajar berada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan di SK Narawang ini sekitar 500 pelajar yang ada di SK Narawang dan dia mengikuti daripada prasekolah hingga ke darjah 6. Jadi mereka ini tidak dapat untuk keluar ke bandar jauh dan pastinya tiada pengangkutan awam yang ada di situ dalam pula PKP dan tiada pula bas dan henti yang akan masuk ke dalam untuk mengambil penumpang. Jadi saya merasai sendiri bagaimanakah mereka ini untuk menimba ilmu, untuk menghantar apa yang dipanggil masa depan mereka ini dan mereka terus mendaki dan saya ikut bersama mereka dan sebenarnya saya jauh ketinggalan daripada mereka. Kena 150 meter Ehsan dengan keadaan menegak. Tercungap-cungap jugalah saya dan juru kamera untuk sampai ke atas tetapi kegigihan anak-anak kecil ini sebenarnya di luar jangka. Kerana mereka ada yang saya sempat menubuai salah seorang daripada pelajar SK Narawang berusia 19 tahun. Itu adik Priscira Alex nama dia. Ada ayat dia yang hujung itu yang begitu menyentuh hati saya. Saya tanya kenapa kalau dah susah begini. Dalam bahasa Sabah mungkin nampak takkan kasar. Kenapa kau begini? Kenapa kau harus hantar? Kalau kau tahu sudah susah kan, kenapa kau mau hantar? Jadi dia cakap pada saya nak belajar dan saya tahu yang saya hantar ni adalah untuk masa depan. Jadi saya macam wow, dia adalah satu yang sangat menakjubkan bagi saya untuk anak-anak kecil di luar bandar yang berfikiran untuk menimba ilmu, tetapi apakan daya tiada talian internet kerana keadaan. Kerana apa? Kerana tiadanya talian internet ini adalah disebabkan oleh kawasan perumahan mereka ini berada di lembah. Apa yang diperkatakan oleh Suruhanjaya Komunikasi Malaysia yang pengarah SKMM di Sabah mengatakan bahawa pencawang-pencawang ini telah ada boleh dikatakan di banyak tempat, tetapi capaian internet tersebut tidak boleh berada di lembah. Apabila di lembah tersebut memang tiada talian internet, melainkan mereka perlu berada di atas. Tetapi kalau yang berada jauh daripada kawasan tersebut boleh mendapat line ataupun talian jalur lebar tersebut dengan mudah. Tetapi bukan mereka yang begitu hampir kerana mereka berada di lembah. Jadi itu yang dirasai oleh pelajar ini. Tapi apa yang lebih bagi saya yang mungkin bukan semua orang boleh rasa, bukan semua ibu bapa boleh merasainya, kerana ada juga ibu bapa yang terpaksa mendaki bukit, berlari mendaki bukit. Saya tanya kenapa berlari? Dia cakap kalau saya tak berlari, anak saya takkan sempat mengikuti kelas yang start pukul 7.30 pagi. Dan apa kata beliau? Beliau sedikit tertekan. Menurut Rosnah Londo, umur 47 tahun, katanya beliau tertekan sebenarnya. Sangat tertekan dengan terpaksa mengejar masa kerana beliau sebagai suri rumah, beliau perlu menguruskan rumah tangga terdahulu lebih awal pagi. Maklumkan kalau ikutkan suri rumah yang beranak 5 pasti kena menguruskan anak kecil dan juga terpaksa menguruskan rumah tangga memasak dan sebagainya. Tapi tepat saja jam 7 pagi mereka terpaksa keluar daripada rumah. 30 minit perjalanan untuk mendaki itu 30 minit. Setinggi 150 meter itu 30 minit. Jadi itulah Ehsan, apa yang boleh dikatakan. Apa yang mereka nantikan sebenarnya pada semalam telah diumumkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Han, tetapi hanya meliputi Kampung Waluhu dan 4 daerah lain di mana satu buah kampung sahaja yang akan di 4 daerah lain juga hanya satu kampung saja yang ditempatkan di saat ini. Dan ini boleh dikatakan sebagai satu tempoh percubaan. Dan diberi secara percuma 300 GB untuk digunakan untuk pelajar mengikuti PDPR. Dan kalau ikutkan apa yang dimaklumkan sendiri oleh Datuk Yaakob Han, jika perkara ini memberi manfaat, beliau akan meneruskan perkara ini kepada kawasan-kawasan kampung lain. Tetapi selepas daripada sebulan ini, tempoh sebulan ini, mereka perlu membayar RM10 untuk 1 gig. Jadi mungkin kalau nak ikutkan, kalau di sekolah rendah untuk program PDPR ini mungkin tidak memakan gig yang banyak. Saya fikirkan begitu Ehsan, tapi kalau yang pelajar sekolah menengah mungkin memerlukan lebih, mungkin 2 gig untuk mereka gunakan kerana ada tugasan-tugasan lainnya. Tapi itulah yang cuba dilakukan oleh kerajaan negeri untuk membantu mereka ini. Kerana katanya bukan tiada usaha, tetapi untuk membina pencawang tersebut sebenarnya telah pun berada di dalam perancangan kerajaan negeri dan telah dibentangkan di dalam Dewan Undangan Negeri pada bulan 12 tahun 2020 yang lalu, yang mana ia termasuk sekali di dalam program Jendela. Dan satelit ataupun pencawang-pencawang ini akan dibina siap sepenuhnya pada tahun 2022. Jadi mungkin bermula daripada Januari tahun depan
mungkin kita tidak akan mendengar lagi akan adanya keciciran, dan itu sendiri yang dikatakan oleh Datuk Yaakob Han, mengatakan bahawa beliau tidak mahu lagi ada jurang internet di antara bandar dan luar bandar. Dan kalau ikutkan juga Ehsan, sekarang ni saya berada di Keningau, capaian internet juga kurang. Kalau kata hujan, sebentar tadi baru saja lepas hujan, internet memang kalau kata hujan saja memang tak ada internet lah. Itu yang saya boleh kongsikan. Jadi itu yang saya rasakan sendiri. Mungkin saya tidak berada di PDPR sebagai guru. Jadi kalau saya sebagai guru, mungkin saya juga akan rasa tertekan kerana anak murid saya tidak dapat melaksanakan tugas, dan itu adalah KPI sebagai guru. Tapi sebagai guru juga harus memahami situasi pelajar ini. Mungkin mereka perlu berlembut dan memikirkan bagaimana cara mungkin tidak perlu menghantar tugasan itu. Kita bagi pukul 7.30 pagi, perlu hantar pukul 12.30 hari. Mungkin mereka ada masalah tersebut untuk masa ini, Ehsan. Jadi itu yang liputan yang kami lakukan semalam, Ehsan, di Ranau. Ya, visual dan juga cerita yang disampaikan oleh Syahrizal ini menarik, apa yang kita dapat saksikan, pelbagai kaedah dan juga pelbagai cara untuk kita mendapatkan akses internet ini supaya tiada masyarakat dan juga mungkin mereka yang berada di kawasan pedalaman ini tertinggal dalam apa saja yang kita lakukan. Baik, terima kasih Syah atas laporan dan juga cerita itu tadi. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini dalam cerita.